Tuan dan perempuan, selamat pagi Malaysia. Sudah kuagak bahawa bukan semua berminat untuk PRU segera. Walaupun di dalam Barisan Nasional UMNO sendiri ada juga orang yang masih rasional. Ada juga orang yang masih lagi berani. Saya fikir saya masih ingat lagi pendedahan ataupun pengakuan daripada Khairi Jamaluddin ketika beliau mengakui memang ada kes dalam 1MDB Najib Razak, dan itu bukan fitnah semata-mata, itu bukan fitnah, tapi ada kes dan terbukti kata Khairi Jamaluddin itu memang betul-betul terbukti betul. Ketika dia cakap itu, orang ramai kecam dia, benci dia dan sebagainya, kata fitnah dan sebagainya. Alih-alih betul-betul ada. Sampai sekarang di negara-negara beberapa negara di Amerika Syarikat sudah dipenjara pelaku jenayah itu. Di Singapura sudah ada pun keputusan undang-undang. Di negara sebelah tanah Arab pun begitu juga. Semuanya terbukti betul. Apa yang Khairi Jamaluddin kata memang betul, bahawa memang ada kes. Jadi Najib Razak pun sudah terbukti salah di mahkamah. SRC International 12 tahun penjara, 210 juta denda. Ini bukan fitnah lagi, cik. Terbaru Khairi Jamaluddin buat kejutan lagi. 3 Jun 2022 telah diterbitkan di Malaysia kini. Khairi Jamaluddin kata Malaysia perlu pertimbang 3 faktor sebelum adakan PRU. Ini saya fikir ada kena-mengena dengan Zahid Hamidi kata berdiri siapa yang sokong. Tapi minta maaf, Anwar Musa tak setuju, dia tak berdiri pun. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin memberitahu pemberita di Singapura, Malaysia perlu menimbang 3 faktor utama sebelum melaksanakan pilihan raya umum, sambil menegaskan tarikh pembubaran parlimen terletak sepenuhnya pada budi bicara Perdana Menteri. 3 faktor yang digariskan adalah kesediaan negara berhubung kesihatan umum, momentum pemulihan momentum pemulihan ekonomi serta pertimbangan politik. Itulah 3 dia. Pertama, kesihatan umum, kedua, pemulihan ekonomi, ketiga, pertimbangan politik. Khairi Jamaluddin yang berada di Singapura selama 4 hari sejak 31 Mei 2022 menerusi projek pertukaran fellow Lee Kuan Yew berkata demikian ketika diminta untuk mengulas kenyataan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Rabu bahawa beliau tidak akan melengahkan walau sedetik pembubaran parlimen sebaik saja Barisan Nasional BN sudah benar-benar bersedia. Katanya, kita perlu meneliti varian baru untuk mengetahui gelombang jangkitan. Buat masa ini, keadaan okey, tapi saya yakin bahawa ia boleh dikawal. Katanya ketika menjelaskan mengenai faktor kesihatan. Mengenai pemulihan ekonomi pula, beliau berkata, Malaysia agak bernasib baik kerana ia adalah negara pengeluar meskipun ketika ini berdepan dengan beberapa tekanan inflasi. Katanya, kami mempunyai minyak sawit. Kami mempunyai beberapa enjin pertumbuhan yang dapat memacu ekonomi. Jadi kami mahu memastikan momentum ekonomi itu, kata Khairi. Berhubung faktor pertimbangan politik pula, ahli Parlimen Perembau itu berkata, BN sendiri seharusnya bersedia untuk menghadapi pilihan raya. Katanya, kami mahu memastikan BN sudah sedia. Bukan setakat negara sudah sedia. Kerana perlu ada persekitaran yang kondusif untuk berdepan pilihan raya. Katanya sambil menambah, dalam keadaan itu kita perlu melihat keseluruhan konteks pemulihan ketika membuat persiapan menghadapi pilihan raya, katanya. Tuan-tuan dan puan-puan, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Apa yang saya baca tadi belum selesai kerana panjang. Kalau kamu boleh baca sendiri, sila masuk ke malaysiakini.com bertarikh malaysiakini.com bertarikh 3 Jun 2022 dengan tajuk KJ 2 titik Malaysia perlu pertimbang 3 faktor
sebelum adakan PRU. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Okey, ada satu dokumen baru saja diterima. Dokumen ini memang penting, amat-amat membuka mata tuan-tuan dan puan-puan. Antara PKR dan UMNO, mana satu yang bagus? Antara PKR dengan UMNO, mana satu yang pandai rebut peluang? Antara PKR dengan UMNO, mana satu yang pandai lihat peluang keemasan untuk diambil dan mencipta imej yang lebih baik? Antara PKR dan UMNO, mana satu yang lebih jujur? Mana satu yang lebih amanah? Okey. Bagi saya kedua-duanya okey. Nama parti UMNO dan PKR dua-dua okey. Tapi bergantung kepada orang-orang yang di dalam dia lah. Selalunya sangat-sangat bergantung kepada siapa yang di dalam sana dan apa yang mereka buat. Okey. UMNO sendiri okey, PKR sendiri pun okey, tapi bergantung kepada orang-orang yang di dalam dia. Tidak seperti PKR, UMNO telah terlepas peluang untuk menonjolkan imej lebih baik. 2 Jun 2022. Keputusan pemilihan PKR sudah hampir seminggu berlalu dan pemenang bagi jawatan-jawatan umumnya, utamanya telah pun diketahui oleh umum. Paling menarik dan diperkatakan ramai tentulah kemenangan Rafizi Ramli bagi jawatan timbalan Presiden PKR setelah berjaya menewaskan pencabarnya Saifuddin Nasruddin Ismail dengan majoriti besar dan penuh bergaya. Begitupun, sehingga hari ini soal berkaitan pemilihan PKR itu masih menjadi tajuk perbualan yang menarik dalam banyak kelompok masyarakat. Kemenangan Rafizi dan keberanian PKR mengadakan pemilihan parti di saat-saat tarik PRU 15 hanya diambang mata, rata-rata mendapat pujian dan memberi kesan yang positif kepada parti pimpinan Anwar Ibrahim itu. Bahkan ada sekelompok orang masjid yang berusia lewat 70-an ketika berbual-bual turut meletakkan harapan tinggi bahawa kemenangan Rafizi akan membawa sesuatu yang baik untuk masa depan negara Malaysia. Bayangkan kalau golongan tua pun menerima kemenangan Rafizi dengan keyakinan yang positif. Sudah tentu generasi pertengahan dan anak-anak muda sekarang ini melihat PKR dengan mata yang lebih bercahaya lagi. Hakikat yang tidak dapat dinafikan di sini, pemilihan parti dan perubahan dalam kepimpinan sesebuah parti sebenarnya adalah penting dan mampu memberi imej yang lebih baik daripada sebelumnya. Parti dan mereka yang menjadi pemimpin adalah harapan rakyat untuk membawa perubahan dan menjadikan keadaan negara ini sama ada menjadi lebih baik atau sebaliknya. Kalau kepimpinan yang menerajui sebuah parti itu diyakini oleh rakyat dan wibawanya begitu tinggi, ia dengan sendirinya memberi harapan cerah kepada masa depan parti tersebut untuk meraih lebih banyak sokongan dan kepercayaan. Dalam hal ini, sementara PKR melalui pemilihannya yang baru berakhir, dilihat telah berjaya memberi kesan yang sangat positif kepada masa depan parti itu dari segi penerimaan serta keyakinan rakyat. UMNO yang masih menangguh-nangguh pemilihan, sebaliknya terlepas peluang membina imej yang baru. Walaupun yang menjadi Perdana Menteri pada ketika ini, yaitu daripada UMNO adalah Ismail Sabri Yaakob yang mewakili generasi pasca mereka yang tiada skandal, tiada isu pribadi, malangnya beliau hanyalah naib Presiden UMNO. UMNO secara umumnya masih dalam genggaman kuasa Ahmad Zahid Hamidi selaku presidennya yang banyak waktu perlu memperuntukkan masa untuk turun naik mahkamah kerana menghadapi 87 pertuduhan rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Timbalan Presiden UMNO pula, Muhammad Hassan pula adalah pemimpin yang gagal lantaran di bawah kepimpinannya lah UMNO dan Barisan Nasional di Negeri Sembilan buat kali pertama dalam sejarah pilihan raya serta kehilangan kuasa pada 2018 yang lalu. Pemimpin yang tak serik-serik ditolak UMNO ialah Najib Razak yang dalam PRU 14 lalu deks kerana skandal 1MDB dan isu-isu pribadi yang melingkari batang tubuhnya
telah mengakibatkan BN kehilangan kuasa yang dipegang sejak merdeka. Lebih daripada itu, sama seperti Zahid Hamidi, Najib bukan saja perlu turun naik mahkamah dalam beberapa pertuduhan yang belum selesai, beliau juga sudah disabitkan pun bersalah dalam kes rasuah SRC International yang kini dalam proses rayuan akhir di Mahkamah Persekutuan. Meski demikian, dalam banyak keadaan baik ketika PRN Melaka dan Johor baru-baru ini atau PRUA 15 yang akan datang, di sebalik Zahid Hamidi dan Muhammad atau Tok Mat adalah peneraju parti yang sah, kedudukan Najib seperti lebih tinggi lagi di mata sesetengah mereka yang taksub seolah-olah seumpama sebagai ketua umum atau pemimpin de facto bagi UMNO dan juga Barisan Nasional. Sudahlah pemilihan ditangguh-tangguhkan dengan pelbagai cara yang bermakna menuntut peluang untuk pemimpin baru tampil ke hadapan. Bagaimanakah UMNO mampu meraih sokongan rakyat dengan pemimpin-pemimpin sedia bermasalah terus tercongok menguasai parti? Cuba dilihat di sudut yang positif jika pemilihan UMNO tidak ditangguhkan dan parti itu kemudian berjaya menampilkan pemimpin-pemimpin baru yang tiada isu, tiada skandal, tiada kes mahkamah dalam barisan kepimpinan barunya. Bukankah ia suatu yang amat positif? Tidakkah ia sebenarnya mampu meloncakkan lagi imej dan keyakinan rakyat terhadapnya? Malangnya dengan menangguhkan pemilihan dan meminda perlembagaan untuk memberi ruang pilihan raya diadakan terlebih dahulu dan sekurang-kurangnya 6 bulan kemudian barulah pemilihan parti diadakan, UMNO sebenarnya kerana perangai rakus pemimpinnya sendiri dengan sengaja melepaskan peluang keemasan untuk membina dan menonjolkan imejnya yang lebih baik. Ditulis oleh Syahabuddin Husin 2 Jun 2022, diterbitkan di sahabuddin.com.net. Tuan-tuan dan puan-puan, kamu setujukah dengan itu? Saya setuju dengan tajuk daripada Syahabuddin Husin ini, iaitu tidak seperti PKR, UMNO telah terlepas peluang untuk menonjolkan imej yang lebih baik. Betul juga, kalau UMNO telah berjaya buat pemilihan dan orang baru bangkit, orang muda, orang baru menjadi pemimpin, ini boleh jadi rebranding semula kepada UMNO untuk membuat satu penampilan baru, fresh dan juga imej yang baru, imej yang bersih supaya dapat menarik lebih banyak kepercayaan. Okey. So, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita lawan COVID sampai menang. Sekarang belum terlampau menang, jadi jaga-jaga, mesti sentiasa berjaga-jaga, jaga kesihatan. Musim panas banyak air, perlu diminum. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye.